Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan 03 6204 6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersama kuntum senyuman, walau dirimu hamba tawanan. Kau jadi impian firdausi, kau jadi pingitan hiasan duniawi. Walau tak pernah melihatmu zinira, matamu jadi taruhan, gantian lara nilaian iman. Ayo bersama kita susuri perjalanan derita ini. Terlindung sudah indahnya maya, mata hatimu tetap menyala. Oh zinira, kau umpama bintang di malam hari, menerangi alam dan ditemani cahaya purnama. Selaut kasih kau hafalkan untuk ilahi, tiada sepadan dan tiada bertepi. Matamu jadi taruhan, gantian lara nilaian iman. Ayo bersama kita susuri perjalanan derita ini. Terlindung sudah indahnya maya, mata hatimu tetap menyala.
wakaf begitu sinonim di dalam agama kita yang mulia. Ia merupakan instrumen filantropi yang tertua yang terus mekar di dunia ini. Wakaf merupakan tunjang utama kepada pembinaan tamadun yang terkenal sebagai pemangkin kepada segenap kehidupan manusia. Wakaf tidak terhad kepada aktiviti keagamaan semata-mata seperti masjid, madrasah dan tanah perkuburan. Ia dibuktikan berjaya dari sudut pendidikan, kesihatan dan ekonomi seperti Asrama Universiti Sultan Azlan Shah, USAS, Pusat Hemodialisis Wakaf, Wakaf Perak Ar-Rizwan dan Bazar Rakyat yang terbukti bermanfaat kepada semua golongan masyarakat. PKEINPK Senar Berhad bersama-sama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sentiasa komited dalam memperkasa instrumen yang berkat ini bagi menjana permekasaan ekonomi umat Islam. Di negeri Perak, terdapat banyak tanah-tanah wakaf yang memerlukan dana yang besar untuk dibangunkan. Bagi memenuhi hasrat para pewakaf, PSP telah melancarkan kempen Wakaf 365 supaya masyarakat boleh bersama-sama menyumbang untuk membangunkan harta wakaf ini dengan menyalurkan dana tunai ke Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK sebagai pemegang amanah tunggal wakaf negeri Perak. Mari kita mengalirkan amalan kebajikan secara berterusan dan berkekalan untuk kita di dunia ini dan di negeri yang abadi. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau informasi, sahabat pendengar boleh menghubungi kami di talian 05-241-2641 atau 019-552-7002 atau layari laman sesawang www.wakaf365.com.my. Wakaf 365, pencetus ekonomi ummah. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Ataupun 2 kali dalam 1 bulan. Barulah kita consider sebagai nocturnal anorexia. Andai kata dia just jarang-jarang sekali-sekala macam tu, just mungkin naik main. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi bola bicara kita dalam rancangan yang kita dah pun siap sedia untuk edisi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jumaat pagi kita masih lagi nak teruskan untuk edisi tahun 2023 rancangan Tadabbur. Okey, dan anda boleh sama-sama tonton sekarang, buka dan juga pasangkan YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM sebab kita bawakan secara langsung di situ dan boleh sama-sama like, comment, share dan untuk kita boleh sama-sama juga berinteraksi di situ. Letakkan juga learning point, perkara ataupun nota-nota kita yang boleh kita letakkan di ruangan komen untuk kita boleh sama-sama hayati dan juga dapatkan semula intipati tersebut, insya-Allah. Okey, menerusi rancangan Tadabbur pada pagi ini, kita nak bersama-sama lagi dengan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman yang dah pun bersedia berada di talian kita ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Syafiq? Baik Ustaz, dapat bertemu kan Ustaz untuk tahun 2023. Itulah kan. Harapnya moga baik-baik segala perancangan kita Ustaz untuk tahun ni dan juga kita doakan untuk Ustaz juga untuk tahun ini moga lebih banyak lagi dakwahnya yang dibawakan kepada ummah, insya-Allah Ustaz. Okey, dan dipermudahkan segala urusan. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz Syafiq. Sama-sama Ustaz. Okey Ustaz, menerusi rancangan Tadabbur, kita nak teruskan lagi hayati dan bincang serta dapatkan panduan menerusi ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, dan untuk tajuk ataupun perbincangan kita Tadabbur pada kali ini, kita nak fokuskan kepada surah Al-Kahfi dan tema kita hentian pertama Qadir alaihi salam bagi ayat 70 hingga ayat 73.
Silakan Ustaz, kita mulakan. Terima kasih pada Ustaz Syafiq, DJ yang memulakan 2023 segmen Tadabbur. Alhamdulillah. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada DJ yang sebelumnya, Puan Hayati Paradi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada semua para pendengar setia IKIM dan kepada para penonton. Bunyi tadabbur Ustaz Syafiq lain macam tadi tu, tadabbur. Yang tu saya suka tu. Boleh jadi tagline tu. Belajar dengan DJ Mona belajar dengan DJ Mona. Ya. Okey, baik. Untuk kita kali ini menyambung penggambaraan kita dalam surah Al-Kahfi, pejam celik kita sedang berada pada cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dan kita sedang berada pada hentian yang pertama. Kalau tuan-puan, ayah ibu semua ada Al-Quran, maka bolehlah pada halaman 301. Kita nak fokus pada 4 ayat yang pendek sahaja, tetapi ia menceritakan tentang Nabi Khadir bawa Nabi Musa gimana, pergi ke mana. Dan ia adalah ayat 70 hinggalah ayat 73. Izinkan saya membacakan sepintas lalu ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Dia berkata, yakni Khadir, jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang apa pun. Jangan bertanya apa pun. Jangan mempersoal apa pun. Sehingga aku menerangkan kepada kamu, wahai Musa. Ayat 71. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Maka berjalanlah kedua-duanya, Musa dan Khadir, hingga ketika kedua-duanya menaiki perahu. Lalu dia, yakni Khadir, melubanginya, menghasilkan lubang padanya. Dia Musa bertanya, mengapa engkau melubangkan perahu ini? Adakah engkau mau menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Apa kamu buat sebenarnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, yakni Khadir, bukankah sudah aku katakan kepadamu Musa, engkau tidak akan mampu bersabar sepanjang bersama dengan aku. Dan yang terakhir ayat 73. Qala la tu'akhidhni bima nasit وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku, maafkanlah aku kerana aku terlupa. Dan janganlah engkau membebankan aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Jadi Ustaz Syafiq dan seluruh para pendengar, para penonton, apa kita belajar daripada cerita ayat-ayat tadi? Inilah hentian pertama sebelum Nabi Khadir bawa Nabi Musa ke tempat yang Allah telah beri ilham. Khadir bawa Musa pergi ke checkpoint berikut. Khadir dah beri reminder, Musa, aku nak wayak sekali lagi ni, aku nak habak sekali lagi ni. Apa-apa berlaku, jangan duk petikai. Jangan duk persoal. Jangan tanya soalan. Persoal, tanya soalan pun tak boleh. Persoal apatah lagi. Duduk diam saja. Tetapi begitulah. Bila sampai saja di hentian yang pertama, di mana mereka menaiki sebuah perahu yang ada ramai penumpang, tiba-tiba, dalam keadaan rahsia, tidak disedari oleh penumpang, tidak disedari oleh owner kepada perahu, Khadir depan mata Nabi Musa telah menghasilkan lubang, barangkali mengetuk bahagian dasar perahu. Sehingga Musa terus tidak dapat mengawal perasaannya, sebab kalau kita duduk kat tempat Nabi Musa pun, kita tak boleh nak kawal perasaan kita. Sebab apa? Awak buat apa sebenarnya ni?
Sebab ini tidak memerlukan logik. Sebab kita memang automatically akan bertindak pada orang yang cuba nak pasang api pada sebuah rumah ataupun menghasilkan lubang di lebuh raya. Kita mesti automatically tak akan setuju. Awak nak rosakkan orang lain ke? Jadi Musa tidak menyedari yang beliau telah gagal menepati janji. Sebab kalau kita duduk kat tempat beliau pun, kita boleh terlupa pada janji untuk tidak mempersoal. Kita pasti terlupa untuk berdiam diri. Sehinggalah Nabi Khadir kata, Musa, kenapa persoal apa yang saya buat sekarang? Sebenarnya proses belajar kamu dah mula. Bukan kita on the way pergi ke satu sekolah untuk kamu belajar dengan saya. Bukan kita on the way nak pergi sebuah universiti, madrasah untuk kamu mula belajar daripada saya. Pembelajaran sudah bermula dah. Brother, pembelajaran dah bermula. Terkejut Nabi Musa. Yo kok, pembelajaran dah bermula walaupun on the way. Oh, rupa-rupanya perbuatan kamu menghasilkan lubang pada perahu yang ramai penumpang, syarat dengan penumpang ini, itu adalah ujian pertama saya bersama dengan kamu. Allahu Akbar. Saya tak sangka. Maafkan saya Khadir. So Musa menyesali yang beliau telah terlupa dan gagal untuk mematuhi janjinya. Orang kata kontrak perjanjian, ya, pelajar dengan guru. Tetapi beliau menyesali. Baik saya bila tadabbur. Nah, ini maksud tadabbur. Kita termenung melihat apa kaitan cerita ni dengan saya. Ini tadabbur, Ustaz Syafiq. Ya, saya suka. Okey, dia bermaksud kita cuba tengok di mana saya dalam ayat-ayat ni. Kita meyakini ayat ni tuju pada kita, bukan pada Nabi Musa. Nabi Musa adalah cerita yang telah berlalu. Tetapi ia jadi Al-Quran, sasarannya kamu, wahai Syahari. So kita kena rasa kita ditegur-tegur, kita disentap-sentap oleh tazkirah yang halus, peringatan yang begitu mendalam daripada Al-Quran. Jadi saya mendapati paling kurang ada 5 pelajaran. Saya nak mudahkan semua ingat macam metod saya sebelum ni lah, iaitulah 5S. Jadi Ustaz Syafiq pun mudah-mudahan mudah ingat, dan semua para pendengar, para penonton pun mudah ingat. S nombor 1, sampaikan dalam bahasa yang membumi. Ini penting untuk guru yang mengajar. Kan kita kan mula sekolah balik kan. Jadi guru-guru dan para pendakwah sebenarnya, orang macam saya sebenarnya, bila kita bercakap, kita kena sampaikan dalam bahasa yang membumi. Maksud membumi adalah tidak melangit. Maksudnya jangan terlalu sampai pelajar-pelajar tu dibiarkan tertanya-tanya, sebenarnya cikgu cakap apa ni? Bahasanya sangat complicated ataupun pensyarah yang terlalu tinggi, falsafah. Yang sedangkan di hadapannya pelajar-pelajar 10 tahun, 12 tahun. Jadi, apa yang menarik dalam cerita Nabi Khadir, tuan-puan sekalian, ayah ibu, Khadir kata dalam ayat 70, hatta uhditha laka. Uhditha. Uhditha ni berasal daripada kalimah hadatha. Hadatha bermaksud ucapan yang mencetuskan perbualan. Okay, kalau Ustaz Syafiq bercakap tentang sesuatu, saya tak respon, itu bukan hadis. Tetapi kalau Ustaz Syafiq memberikan ucapan sesuatu dan saya rasa saya nak tanya Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq boleh tak? Saya suka topik yang Ustaz Syafiq sebutkan itu. So bila berlaku interaksi, namanya hadis. Ada soal, ada jawab. Itu hadis. Kalau khutbah kejap lagi ni pukul 1 ni, dia bukan hadis sebab dia tidak mencetuskan interaksi. Ya, mana ada khatib berani buka soal jawab kepada makmum. Okey, tetapi khutbah yang baik dia ada unsur hadis. Maknanya orang di bawah itu walaupun tak boleh angkat tangan tanya soalan, tetapi dia dengar, dia tak tidur. Itu juga ada unsur hadis. Jadi Khadir alaihi salam nak kata kepada Musa, Musa, aku dah kata pada kamu, bila aku buat sesuatu kejap lagi, tolong jangan tanya, jangan persoal, jangan mencelah bila aku bercakap. Jangan tanya apa-apa masa aku buat sebab aku dah sediakan ruang khusus untuk soal jawab. Di mana bila ruang itu disediakan, kau akan puas hati dengan apa penjelasan yang bakal aku buat. Ada waktunya nanti. Cuma jangan sekarang lah. Jangan sekarang. Jangan menyusahkan aku. Siapa guru sekarang ni? Seolah-olah macam tu kan. Aku Khadir. Jadi
aku telah mengikat perjanjian dengan kamu, insya-Allah akan ada waktu aku akan buka sesi Q&A. Maka waktu tu kau boleh tanya, kenapa hasilkan lubang pada perahu ni? Nanti kau tanyalah. Tapi buat masa sekarang, nanti dulu. Kita masa ceramah pun, kita selalu peringatkan dalam Zoom lah, khususnya Ustaz Syafiq. Bila sesi tu 1 jam, saya memang kena beritahu para pelajar, unsur uhditha ini, hadatha ini, iaitulah, okay, ayah ibu, bagi saya 45 minit, jangan ganggu saya, jangan unmute. Saya nak bercakap. Tetapi 15 minit yang berbaki, tanyalah apa-apa soalan. Bahkan saya sedia untuk tukar 15 minit jadi 30 minit. Semata-mata nak raikan soalan, biar sampai puas hati soalan tu dapat jawapan. Tetapi segelintir orang ni dia gapa-gapa. Dia tak boleh nak sabar, dia terlupa perjanjian. So kita macam Nabi Musa alaihi salam dalam hal ini, kita kena ingat ya, akan ada waktu di mana guru akan beri penjelasan, guru akan layan soalan. So menuju ke arah itu, sabar ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pun menarik, yang guru-guru, para pendidik, para pensyarah dan para pendakwa selesaikan yang kedua, selesaikan majlis ilmu dengan unsur debaran. Maksudnya apa? Contohnya dalam segmen IKIM ni, ya, lagi 10 minit je lagi, saya akan bagi hint contohnya. Akan datang, kita akan berbicara tentang hentian kedua. Di mana hentian kedua ini ada cerita pembunuhan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Tunggu. Jadi apa perasaan? Alamak, kena tunggu minggu depan ke? Aduh, lambat lagi lah nak release next episode. Sebab kalau kita tengok dalam filem-filem tertentu, ya, dalam series tertentu, mereka guna pendekatan begitu. Di mana dia menyebabkan kita tak boleh nak bersabar. Alah, kenapa nak kena minggu depan? Kenapa nak kena bulan depan? Tak boleh ke sekarang season 2-nya tu? Episod 2-nya. Dia sengaja buat kredit ataupun penghujung cerita itu adanya trailer kepada cerita yang akan datang. Ini maksud saya debaran. So bila kita melakukan lecture, kita membuat pengajaran, kita mengajar orang, kita memang 1 jam mengajar. 1 jam mengajar sebagaimana kita janji pada minggu lepas. Tetapi 5 minit terakhir tu sebelum aqulu qauli hadha, sebelum kita mengakhiri dengan tasbih kafarah, kita bagi trailer sikit. Kita bagi tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ya, supaya dia ada debaran untuk datang kelas tu. Okey, ini menarik saya sebut begini kerana Khadir alaihi salam dia menggunakan kalimah minhu. Kalau anda perasan pada ayat 70, hatta uhditha laka minhu dhikra. Dan baginda tidak sebut hatta uhditha laka dhikram minhu. Yang bermaksud dalam bahasa mudahnya, aku akan terangkan kepada kamu sebahagian kecil daripada hikmah perbuatan aku. Aku akan terangkan kepada kamu. Akan ada waktunya Musa. Akan ada waktunya Musa. Tunggu sekejap. Aku akan terangkan kepada kamu apa hikmah aku lubangkan perahu ini. Tetapi kau kena ingat, ia hanya sebahagian kecil daripada hikmah. Ada banyak lagi rencana Allah. Di sebalik aku kena lubangkan perahu ini. So apa yang aku bakal terangkan kepada kamu hanya 1/10. 1/20. Hanya 10%. Hanya 5% daripada hikmah yang sebenar yang dimiliki oleh Al-Hakim. Allah yang maha berhikmah. So bila kita ada pendekatan begitu, apa yang saya bakal beritahu kamu hanya 10% sahaja daripada maklumat sebenar. Apa yang saya bakal beritahu kamu hanya 5% daripada episod akan datang. So dia akan ada perasaan, orang kata dalam bahasa Kelantan, burning desire. Dalam bahasa kita ni, kemahuan yang berapi-rapi. Saya nak lagi, saya nak lagi, saya nak lagi. Yang ni boleh jadi faktor pelajar datang awal. Kelas akan datang. Pelajar datang on time, duduk kat depan. Dan tidak jenis malas datang. So ini kemahiran yang kena ada kepada pendakwa, juga guru-guru kita, pensyarah, pendidik, di mana dia kena tamatkan bukan dengan tasbih kafarah sahaja, tetapi dengan unsur minhu. Saya nak beritahu kamu 1% daripada isi kandungan silibus akan datang, dan itu yang paling penting untuk diketahui. Yang ketiga ini juga kalimah minhu, subhanallah,
Tetapi saya ambil pengajaran dari sudut stay focus, remain objective. Okey, maksudnya apa? Musa, aku akan sediakan waktu terangkan takwil ataupun penjelasan, pencerahan tentang kenapa aku lubangkan perahu ini. Bagi kamu, seolah-olah aku sedang melakukan kejahatan. Dahlah tak berterima kasih kepada owner perahu yang menumpangkan kita berdua secara percuma kerana kita kelihatan orang soleh dan owner perahu ini kenal, lalu dia menjemput kita dapat seat VVIP dan tak payah bayar apa-apa. Tiba-tiba Khadir lubangkan perahu ini seolah-olah nak menghasilkan nahas, ya, Titanic, ya, kepada perahu ini. Jadi Musa jadi kurang senang. Sedangkan Khadir alaihi salam, ya, telah memberitahu Musa, aku akan jelaskan kepada kamu apa hikmah perbuatan aku, tetapi bukan sekarang. Dan apa yang akan aku beritahu kamu sebentar lagi minhu. Maksudnya sebahagian kecil daripada apa yang berlaku. So apa yang berlaku macam-macam. Ya, Musa melihat Khadir melubangkan perahu tersebut dengan mungkin senjata tertentu, dan Musa dapat melihat kat situ ada anak beranak, ada ayah dengan anak, ada sepasang pasangan, ada kawan-kawan baik, ada ahli keluarga, ada macam-macam dia nampak di atas perahu itu yang menyebabkan dia tak boleh terima perbuatan Nabi Khadir. Tetapi Nabi Khadir ingatkan, stay fokus pada apa yang bakal aku terangkan nanti. Aku akan beritahu kamu apa yang penting-penting sahaja. Kerana ada banyak perkara tidak penting yang kamu jangan distracted. Maksudnya begini, Musa, engkau dah berjanji dengan aku. Engkau akan dengar penjelasan daripada aku, di mana aku diberikan Allah ilmu ladunni. Maksudnya apa? Perbuatan aku adalah wahyu daripada Allah. So, maha suci Allah daripada memberi keburukan kepada hamba. Engkau kena ingat macam tu. Tolong stay fokus pada itu. So, engkau kena stay fokus yang aku akan terangkan nanti. Allah ada sebab dia nak beri rahmat di sini. Bagi engkau ini adalah keburukan, aku hasilkan lubang. Tetapi tolong stay fokus bahawasanya apa yang sedang aku buat adalah menyebarkan kasih sayang Allah. Macam mana tu? Macam mana engkau nampak nak tenggelamkan perahu ini, tapi engkau masih lagi claim yang engkau nak memberikan kasih sayang kepada orang yang di atas perahu dan owner perahu ini. Macam mana tu? Macam mana nak connecting the dot tu? Aku dok faham. Aku tak faham perbuatan kamu, Khadir. So, stay lah. So, jangan persoal. Tunggu penjelasan aku. Stay fokus pada apa yang penting aku akan beritahu kamu. Jangan kamu beralih pergi kepada kesian pada ahli keluarga, kesian kepada pasangan yang baru berkahwin yang naik perahu ini. Bukan. Jangan biarkan itu semua distract kamu daripada perjanjian kamu. Ingat, apa yang aku buat di sini adalah menyebarkan rahmat Allah. Fokus ke situ. Jangan duk fokus kepada keburukan yang boleh dilihat daripada perbuatan ini. Ya, yang keempat, sombong. S yang keempat adalah sombong. Ya, Nabi Musa AS tidak sombong. Yang sombong kita. Cuma cerita ini boleh mengingatkan kita menerusi karakter Nabi Musa. Khadir AS kata, aku akan terangkan pada kamu zikra. Apa yang aku buat ni sebenarnya ada zikra. Zikra ni apa? Tadhkirah. Tadhkirah. Sombong boleh menghalang seseorang daripada mendapat manfaat daripada tadhkirah, kuliah, ceramah, khutbah. Rasa sombong. So kalau kita tidak pernah mengambil endah tentang khutbah yang disampaikan, itulah markah hati kita, Ustaz Syafiq. Kita sombong rupanya. Kalau tertidur tu tak apalah, buat macam mana kan. Tetapi buat benda lain, masuk khutbah Jumaat. Artinya kita tak terkesan pun dengan ayat-ayat Quran yang dibacakan. Ya, kita faham kadang segelintir pengkhutbah itu membosankan. Tetapi bukankah yang dibacakan itu ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi? Sombongnya kamu sampai tidak bertafakur, tidak bertadabur dengan apa yang dibacakan. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi Nabi Khadir kata, aku ada reason pada apa sebab aku lubangkan perahu ini. Dan reason itu
ada kaitan dengan kamu, wahai Musa. Ini maksud zikra ayat 70. Sebab aku lubangkan perahu ini, ada kaitan dengan kau. Sebab ada orang, dia melihat apa yang terjadi di hadapannya tak ada kaitan dengan saya. Ada orang mendengar Al-Quran tak ada kaitan dengan saya. Ada orang melihat cerita Qarun, dan bila Allah cerita, dia macam kita nampak Qarun tu depan mata, dia tak ada kaitan dengan saya. Bila Allah cerita pasal Firaun, dia tak ada kaitan dengan saya. Bila Allah turunkan surah Al-Masad, itu cerita Abu Lahab, bukan cerita saya. Ini tanda orang sombong. Tetapi Khadir mengingatkan Musa, sebab aku lubangkan perahu ini adalah perintah Allah untuk memberikan tazkirah kepada kamu Musa. Maksudnya apa? Musa ada satu karakter yang Allah nak tegur. Dan Allah tegur tidak direct. Allah tegur dengan bentuk aktiviti yang bukan Musa buat sebagai guru, tetapi Musa kena hadir sebagai murid. Seolah-olah masuk makmal, cikgu nak mengajar. Tetapi ini bukan teori, ini betul-betul pengalaman real dalam perahu. So maksudnya Musa diingatkan apa yang sedang dilakukan ini bukan kelemahan Khadir, tetapi kelemahan kamu Musa. Kamu kena tengok apa yang aku buat ini adalah tazkirah kepada kamu. Subhanallah. Dan akhir sekali Ustaz Syafiq, ada kaitan dengan apa yang saya sebut tadi, sombong, ia adalah sikap dan akhlak. Ia ingat ya, ini adalah matlamat pendidikan, membentuk sikap dan akhlak. Sebab kalau kita lihat Nabi Musa, dia tak belajar dalam kelas ya. Kelas ni ada peranannya, tetapi di luar kelas juga ada peranannya. Macam saya selalu cari masuk untuk main bola dengan anak-anak. Sebab apa? Bagi saya, karakter anak-anak, perangai anak-anak boleh memaafkan lawan ke tidak, emosional ke tidak dengan kekalahan. Semua benda tu susah nak belajar dalam kelas. Tetapi bila di padang bola baru kita belajar. So Musa belajar di luar kelas. Ketika Musa menyangka mungkin akan belajar daripada Nabi Khadir dalam bentuk kuliah, dalam bentuk classroom, tiba-tiba masuk dalam perahu. Rupanya kat situ dah mula pembelajaran. Jadi Musa mengajar kita karakter, sabar tak sabar, cepat reaktif ke tidak, cepat nak bagi komen ni pun masalah juga sekarang ni Ustaz Syafiq. Cepat benar nak bagi komen dekat Facebook, dekat laju je. So kita sesungguhnya kita lah yang disasarkan oleh cerita ni. Tolonglah jangan cepat sangat nak komen, jangan cepat sangat nak sabar. Alam aqul innaka lan tastati' ma'iya sabar. Aku dah habaq daripada kamu ni tak sabar. Jadi kita kena belajar bersabar. Jangan cepat sangat reaktif. Itu saja Ustaz Syafiq. Terima kasih, maaf terlanjur masa. Allah. Masya Allah, itu dia kan. Kalau lihat daripada sudut apa yang Ustaz terangkan satu persatu, 5S yang Ustaz kongsikan itu, kita sampai dalam bahasa yang membumi, yang mudah faham kan. Selesaikan majlis ilmu dengan unsur debaran di situ, okey. Juga stay fokus dengan objektif kita. Dan sombong penyebab tidak suka tazkirah ni, itu pun kita perlu elakkan, okey. Perbaiki lagi diri kita. Juga sikap, akhlak, adab kita, itulah sebenarnya matlamat pendidikan. Masya Allah, sangat sungguh kemas dan juga jelas di situ Ustaz. Dan di hujung ni sedikit Ustaz, sebagai kesimpulan Ustaz dalam tajuk ini sedikit. Sebagai kesimpulan, cerita-cerita Al-Quran bila Allah perincikan, artinya ada faedah. Bila Allah tidak perincikan, artinya tidak ada faedah. Allah tidak beritahu perahu ni dekat laut mana. Allah tak beritahu perahu ini owner dia siapa. Bahkan Allah tak beritahu pun pertemuan dua lautan kat mana. Tetapi Allah beritahu adalah Musa tak setuju dengan perbuatan Khadir. Musa pertikai perbuatan Khadir, meminta pencerahan daripada Khadir. Lalu Musa ditegur, kamu tak sabar. Jadi bila Allah detail kat situ, Allah zoom in, artinya Allah nak tegur kita lah tu. That's why dia perincikan. Ya Allah tak perincikan, tidak ada ibrah. Ya Allah perincikan, ada ibrah. Terima kasih Ustaz Syafiq. Masya-Allah, sama-sama Ustaz. Dengan apa yang kita bincangkan itu, supaya semua cerita-cerita yang Allah bawakan dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk diri kita, panduannya yang terus dijadikan ada perkaitan dalam situasi kita. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Insya-Allah kita bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa anda boleh sama-sama ulang kaji dan tonton semula rancangan Tadabbur ini, okey? Dan teruskan setia bersama kita di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM.
Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis. 10 malam hingga 12:30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi. Yakin ku tidak bermimpi, adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sinda dahaga apabila pergi. Namanya terpahati-hati. Alhamdulillah aku memuji, di kurnia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam, al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu, اشفع لنا يوم الزحام. Mata yang saban menangisi, rinduan Nabi tak berperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertahta di hati, jadi bekal ke akhir nanti. Moga bertemu di alam abadi. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul al-kiram, arju ziyarat di kulli am. Saat namanya digema-gema, getar rasa seluruh jiwa. Saat menyapa hawa telinga, tumpah berderai air mata. Salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya arju ziyarat di kulli am. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul al-kiram, arju ziyarat di kulli am. Junjungan penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan kesalahan orang lain
jika itu soal hak pribadinya. Namun, jika hak Allah yang dilanggar, maka tak seorang pun yang sanggup berdiri menghadapi kemarahannya. Siapapun melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, walau sekilas pandang, pasti akan menyeganinya. Jika ada orang miskin mengundang baginda, tentu dia didatanginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kebenaran walaupun pahit. Tak pernah dirinya menyimpan dendam di dalam hati. Lagi tak pernah bohong atau membahayakan orang muslim. Siapapun yang pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan segera tahu bahwa baginda bukan penipu. Dirinya bukan seorang pengumpat, apatah lagi seorang pencela. Baginda sallallahu alaihi wasallam jika gembira, wajahnya berseri bagai belahan bulan. Bila berbicara kepada manusia, seolah-olah mereka memetik buah nan manis dari bicaranya itu. Apabila baginda tersenyum, maka senyumannya sesejuk titisan embun. Dan apabila berkata-kata, seakan-akan butiran mutiara berjatuhan dari perkataannya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daibai, karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio Ikin je. Sekarang, Radio Ikin tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikin lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Masjid Muhammadi Kota Baru. Masjid Muhammadi merupakan masjid yang terkenal di Malaysia secara amnya dan secara khususnya di Kelantan. Ia merupakan masjid negeri dan terletak di Kota Baru. Nama Masjid Muhammadi diambil sempena nama Sultan Muhammad yang keempat yang sangat berjasa kepada negeri Kelantan. Ia juga dipanggil sebagai masjid besar di kalangan sesetengah rakyat Kelantan. Masjid Besar Kota Baru mula didirikan pada tahun 1867. Masjid ini asalnya ialah sebuah masjid kayu yang terletak di pinggir Sungai Budur, seberang Palo, sebelum dipindahkan dari tapak asalnya kerana ancaman banjir yang sering melanda. Tidak terdapat sumber sahih yang menyatakan tarikh sebenar masjid ini mula dibina. Tetapi ia dipercayai telah wujud semenjak zaman pemerintahan Sultan Muhammad II yang memerintah Kelantan pada tahun 1837 hingga Oktober 1886. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa masjid ini telah dibina lebih awal lagi, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama antara tahun 1801 hingga 1837. Pada tahun 1921, sebuah bangunan baru, bangunan induk, mulai dibina bagi menggantikan bangunan sedia ada daripada kayu. Istiadat peletakan batu asas masjid ini telah disempurnakan oleh baginda As-Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad keempat pada 21 hari bulan Ogos 1922. Luas Dewan Sembahyang Masjid baru ini ialah 116 kali 62 kaki, tidak termasuk ruang serambi kiri dan kanan yang masing-masing berukuran lebar 20 kaki. Luas keseluruhan bangunan masjid ini ialah 10,600 kaki persegi serta mempunyai 4 buah menara yang setiap satunya setinggi 70 kaki. Sebuah daripada menara ini berhias 4 buah jam besar yang dapat dilihat dari keempat-empat penjuru masjid ini. Sebanyak RM360,000 telah dibelanjakan oleh Maik bagi membiayai bangunan baru yang dianggarkan dapat menampung seramai 2,400 orang ahli jemaah dalam satu masa. Masjid ini mula dibuka dengan rasminya pada hari Jumaat 31 Julai 1931 oleh baginda Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad keempat.
Pada hari tersebut, masjid besar ini telah dimasyhurkan dengan nama baru iaitu Masjid Muhammadi Kota Baru, mengambil sempena nama Sultan Muhammad keempat. Peranan Masjid Muhammadi di dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Kelantan amatlah istimewa. Di sinilah beberapa ulama besar negeri Kelantan telah mengajar pelbagai ilmu agama. Di antaranya ialah Tuan Tabak 1840 hingga 1891, Haji Wan Ali Kutan 1837 hingga 1912 dan Tok Kenali 1868 hingga 1937. Masjid ini menjadi pusat penyebaran ilmu agama yang masyhur di Nusantara sehingga Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Ya Allah. Waraja'na ya Allah, Waraja'na ya Allah, Waraja'na ya Allah, Ya Allah. Wa nadim